uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau, kat mana dan arak itu, muka surat 17 dua daripada bawah. Dan arak itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya barang. Artinya tiada mengambil apa ataupun ruang dengan zat dirinya, diri dia sendiri. Hak tu kita sebut dah makhluk ni ada dua sahaja, bermacam-macam rupa, bermacam-macam bentuk, bermacam-macam jenis, hanya terdiri daripada dua benda. Pertama ain ataupun jauhar ataupun jisim jiring, hak kita mengaji dah. Nah, hak tu dia sendiri mengambil lapar ataupun mengambil ruang dengan diri dia sendiri. Kedua, arak kita kata. Arak ni dia tak boleh mengambil tempat, mengambil ruang, kecuali mesti dia menumpai, berada pada sesuatu ain. Misalnya keras, dia tak boleh duduk sendiri kecuali dia mesti menumpai pada batu, pada besi, pada kayu. Maka apabila dia menumpai pada kayu, maka barulah dia boleh mengambil ruang. Keras tu sendiri tak boleh kita ambil letak dia di dalam ruang ni, ruang kosong ni tak boleh. Perlu kepada sesuatu baru dia boleh menumpai, boleh memenuhi ruang tu sendiri. Lada, pedah pada lada. Tak boleh kita beli lada saja nak tunjuk, nak letak di ruang kosong gini, tak boleh. Ya, pedah ni mesti dia tupai di lada ke, manis tupai di gula ke. Barulah kita nampak, stoko pedah lagu tu di lada ni. Dan sungguhnya mengambil lapar dengan yang lain, iaitu mengikut ain. Dia boleh mengambil lapar ataupun mengambil ruang, tetapi bukan dengan diri dia sendiri. Dia perlu menumpai pada satu benda ain. Tu nak ayat dah. Jelas dah dah? Faham dah? Ain tu gapo dia, arak tu gapo dia. Ain ni benda ada. Ain benda ada. Kalau arak, sama ada benda tu ada ataupun benda tu sungguh sahaja. Apakah arak? Arak terbahagi pada dua. Arak yang ada, arak yang sungguh. Apa maksud arak yang sungguh? Arak yang sabit dipanggil. Arak yang ada, setiap arak yang dapat dicapai oleh panca indera yang 5. Maka arak-arak yang dicapai oleh panca indera yang 5 dipanggil arak yang ada. Seperti pedah pada lada. Ada ke tak pedah pada lada? Ya. Cuma
dia kena berada di lada. Dia benda ada, ya benda ada. Kerana kita dapat rasa pedas tu dengan lidah kita. Gapo dia pergi panca indera mata? Mengesai warna. Mata mengesai warna. Warna kuning, warna merah tu benda ada. Ya, benda ada tak? Ya, sekalipun dia tak boleh duduk kuning sendiri, mesti menumpai pada cecair ke, pada dinding ke, pada gapo ke, tetapi dia benda ada. Ya, benda ada kerana dapat dilihat dengan mata. Mata mengesai warna. Lidah mengesai rasa. Nah, masing gapo dia semua tu semua benda ada dah. Tangan dapat mengesai ni. Rasa dapat merasa lembut ke, kerah ke, gapo ke, dah. Gapo dia lagi? Telinga, suara. Kita dengar suara. Suara tu tak boleh kita ambil suara, mesti dia tupai di udara. Misalnya hamba kecek lah ni. Apa dia boleh dengar? Kerana suara ni apabila lepas daripada mulut, dia akan bergerak duduk di udara ni. Tupai di udara sehingga sampai di telinga kita. Cuma dia supersonik lah. Kekuatan dia anak sebut, dengar bukan kata, seminggu baru dengar. Waktu berat apa kok badok lagu tu lah. Maka, kelajuan dia tetapi dia mesti menumpai pada udara. Sebab tu, kalau kawasan ni tak ada udara, kita naulah setara mana, tak bunyi suara. Vakum dia panggil. Tempat vakum lagu tu, nau tak tobek suara. Kerana suara ni perlu kepada udara untuk sampai ke telinga orang, perlu menumpai. Kalau udara sini tak ada, itu boleh nak pergi pun. Suara. Kau dia lagi, rasa, mendengar, melihat, yang ada 5 semua. Kau lah. Perasa, pencium, bau, minyak atas, bau wangi. Benda wangi itu benda ada. Dalil dia kita boleh bau. Mana kalau sifat yang tak boleh dikesai oleh 5 panca indera. Seperti apa dia? Seperti persegi bentuk. Segi ni. Segi ni sifat kepada je, ya. Arak kepada je, ya. Arak hak sungguh ke arak yang ada? Arak yang sungguh sahaja. Orang faham kalau segi lagu ni tu dipanggil arak sungguh. Orang tanya, je ni segi, ya? Sungguh tak? Sungguh. Ada tak segi? Tak ada segi. Tapi sungguh tak? Ya, sungguh. Kalau kita kata je ni bulat, salah. Hak sungguhnya, je ni segi. Sebab apa? Segi ni benda tak ada, sebab tak boleh nak kesal oleh panca indera 5. Ni saya nampak segi. Mana-mana nampak kita kata. Ni, je ni. Mana segi? Mana segi? Mana segi? Segi ni segi. Mana? Je ni, je belakang mana? Tak boleh nak buat guna. Maka benda tu hanya sungguh sahaja. Tu kajian mengenai makhluk. Semua ni kita ada kecek mengenai makhluk, tak ada kaitan dengan Tuhan. Tujuan kita belajar supaya kita kenal makhluk tu ada ciri-ciri dia. Ni kecek nampak macam bejok, arak jiring pun tak kenal. Dan dibaharu kepada ajsam. Dan pada jauha itu seperti apa dia tu? Akuan yang 4. Maka masuklah juga dalam benda baru pada jising dan pada jauhar akuan yang 4. Akuan tu deh. Ni kata kalau mengaji, kalau tulis huduh, sudah nak baca tak boleh. Sudah apa dia? Seperti akuan. Yang 4, iaitu masuk dalam kategori benda baru juga, berhimpun. Masuk daripada kategori benda baru juga, masuk daripada kaum juga, masuk daripada benda sungguh juga, ialah apa dia? Berhimpun. Apa maksud berhimpun? Sebab itulah berhimpun ni benda baru. Kenapa berhimpun benda baru? Kita akan faham. Sebelum berhimpun mesti dia duduk cerah-cerah baru berhimpun. Maka kalau benda boleh berhimpun, boleh berkapuh, boleh bertindak, boleh murakab, boleh gapoh, mesti benda baru.
Kerana sebelum dia murakab, mesti dia berasing-asingnya. Sebab tu Tuhan tak boleh berhimpun. Pada jasad Tuhan berhimpun. Macam jasad kita terhimpun daripada sejuta debu. Tak boleh Tuhan lagu tu. Kerana sebelum dia berhimpun, kita akan faham dia bercerah-cerah dulu. Okey, berhimpun ni mesti benda baru. Dihukum ke benda baru berhimpun. Ada asas silah dia lagi dok kepuk gitu tu. Tak boleh. Apabila benda dok kepik gitu, mesti dia asas cerah juga. Maka ulama kata tak boleh duduk gini lalu. Asas-asas duduk tepik gini lalu. Berhimpunan tak boleh. Maka apa dia maksud berhimpun? Iaitu keadaan dua jauha. Dua jauha. Jauha ni jiring lah kita kata dah. Jauha firik kau dah. Sekira-kira tiada dapat di tengah antaranya yang ketiga. Tak ada orang yang ketiga. Dua yang kepik. Kalau ada yang ketiga, sama ada ketiga tu udara, kepik ni. Tak kepik lagi. Tak berhimpun lagi tu. Tak bergabung lagi tu. Ada udara tengah. Ataupun ada benda tiga. Kepik. Tak boleh. Ada tiga tengah. Tak berhimpun lagi. Kena lagu ni. Baru dipanggil berhimpun. Hak ni berhimpun. Hak ni berhimpun. Maka maksud berhimpun, dua jauha tidak ada yang ketiga di tengah. Tu faham. Dan bercerai. Apa maksud berpisah pula? Apabila maksud berpisah, kita kata Tuhan ni lama dah berpisah. Tak boleh. Anggota dia berpisah. Sebab tu kata lam yalid wa lam yulad, Tuhan beranak tidak diperanakkan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak berpisah. Dia tidak terpisah. Dia tidak terpisah daripada zat orang, zat lah ibu dia ke, zat ayah dia, dan dia tidak memisah. Tak boleh, tak boleh. Pisah tu semua sifat baru belaka. Dalam Qul Allah tu nak mengajar sifat-sifat baru. Tak boleh bergabung, tak boleh cerah. Cerah pun orang akan tanya dulu. Jadi benda tu semua baru. Bercerai itu adalah jauhar sekira-kira dapat bahawa di tengah ke antara keduanya yang ketiganya. Ada benda ketiga. Bercerai dah tu. Berarti jari telunjuk ni bercerai dengan jari telunjuk ni oleh ibu jari. Contohnya. Gitu yang nampak. Bercerai. Dan harokat, benda ni benda baru. Apa sahaja benda yang melazimi berkumpul, bercerai, bergerak, harokat dia panggil. Harokat ni gerak. Yakni bergerak. Contohnya tangan hamba bergerak ni. Atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Maka tangan ni makhluk kerana dia melazimi harokat gerak. Kerana apabila dia gerak atas, orang tanya, bila dia mau gerak atas? Saat ni duduk bawah ni. Jadi ada jawapan. Berkait dengan masa apabila benda tu bergerak, berharakah. Maka Tuhan bergerak ke tak? Tuhan turun, Tuhan naik ke tak? Tak. Ni sifat dihukum ke baru. Mesti baru kalau ada benda-benda lagu. Maka naik turun masuk kategori gerak. Gerak pergi ke atas, pergi dia. Betar duduk atas langit, betar duduk dalam Kaabah, betar duduk dalam tanah, betar duduk goni, betar duduk. Betar duduk situ, betar duduk sini. Ada dia jawab. Tuhan tu. Ketika hari-hari biasa dia duduk atas arah. Cuma tengah malam dia akan turun. Tanya turun lah. Tanya dia turun. Turun langit dunia. Lepas tu hari biasa dia duduk atas arah. Tak tahu sifat ni sifat baru. Gerak-gerak ni benda baru. Mana boleh benda koding ada sifat baru. Kalau tidak, kalau benda koding ada sifat baru, maka benda koding tu tak panggil koding, dah panggil baru. Dah ada sifat baru, ciri-ciri benda baru. Lagu tu. Orang bijak tapi ada ciri-ciri gila. Bijak kau gila dah ni. Orang panggil gila dah tu. Sebab ada ciri-ciri gila. Biarlah dia bijak tapi ada ciri-ciri gila. Sebab apa? Duduk hospital gila. Maka bijak setara mana? Profesor kau apa? Gila dah tu. Benda koding ada ciri-ciri baru. Baru dah tu. Tak syarat kena ada semua. Ada so pun tak boleh dah. Gapo dia pula gerak, yakni bergerak-gerak. Dan iaitu gapo makna gerak, tengok. Dua aku dua benda. Pada dua ketika. Dua ketika ni kira gini. 1, 2. Tak payah sebut 2 minit lah. Minit aja. 1, 2. 1, 2. Benda tu gerak tak? Contohnya tangan ni gerak dah. 1, 2. 2 dia digerakkan sini, di tempat sini.
satu gerak ke atas. Tu dipanggil gerok dia panggil. Dan pada dua tempat di atas, tempat di bawah. Tu dipanggil gerok. Satu akuan, dua akuan, dua ciptaan Tuhan, dua kalimah kaun, dua ketika, satu dan dua tempat atas so bawah. Tu panggil gerok. Kalau dok gini, satu, dua, tak panggil gerok ni. Sebab dua masa tapi satu tempat. Ya. Dan sukun. Sukun ni apa dah? Diam. Tuhan dia kau gerak. Mustahil Tuhan gerak dia. Berkali duduk saja dah tak gerak. Tak dia pun tak boleh. Apa pula dia? Bawa diam, makna diam itu. Diam bukan tak kecek ni kan? Dia lawan harakah ni. Bukan dia lawan kecek. Demo duk dia. Nak dia kecek ko dia tangan. Kalau dia mulut lain. Dia kecek gerak ke lain. Ni dia lawan harakah. Bukan dia lawan yatakallam. Dia maknanya sukun. Itu dalam bahasa Arab. Iaitu dua kaum. Dua ciptaan. Ciptaan Tuhan pukul 9 seminit dengan 9 seminit saat. Dua kaum. Dua ketika. Tapi satu tempat. Tu panggil tak gerak. Tapi gerak ke makhluk yang pertama pada minit pertama makhluk lain. Makhluk kedua. Tapi cepat tak bisa tu Tuhan. Kita tak nampak gerak ke dia. Tak nampak ciptaan dia, tak nampak gapo dia, tak nampak. Tetapi dia dua kun. Dua tempat, satu tempat, dua ketika. Satu, dua, dak kerah gini. Tu makna dia diam. Maka Tuhan lagu tu, duk. Tuhan tidak kait dengan masa. Maka bila tak kait dengan masa, dia kita ada istilah lawan. Tidak ada gerak dan tidak ada diam. Kerana apa? Kerana gerak dan diam itu adalah sifat bagi makhluk. Gerak, sifat makhluk. Lawan kepada gerak juga sifat makhluk. Ada benda tu sifat Tuhan. Lawan dia saja sifat makhluk. Lawan dia sifat Tuhan. Kuasa dengan lemah. Lemah sifat makhluk, kuasa sifat Tuhan. Tapi gerak sifat makhluk. Lawan dia diam sifat Tuhan. Jangan. Gerak dan diam juga sifat makhluk. Apa? Kerana kedua-duanya lemah. Berkumpul. Tak boleh. Tuhan tak boleh bergerak. Tuhan tak boleh berkumpul. Maknanya Tuhan bercerah gitulah. Berasing-asingnya. Tak boleh kok. Kedua-duanya sifat lemah bagi makhluk. Jadi ulama buat sipidah. Kita nak menetapkan satu-satu sifat pada Tuhan. Mesti benda sempurna. Berarti kalau kedua-duanya tak sempurna, kita kena nafikan kedua-duanya. Kalau so saja tak sempurna, nafi so saja. Hak tu hak layak bagi Tuhan. Nama kau kata tu, kalau Asy'ariyah gak, kalau Qudrat gak boleh pula. Kalau istawa tak boleh. Beza apa dia? Dia tak faham tu. Sifat asas dalam nak menetapkan ciri-ciri kesempurnaan Tuhan. Apabila kita kata Tuhan benda sempurna, semua benda. Sama ada benda ada lawan, ada tak ada lawan ke, benda tu lah gitu, hak layak masuk sifat Tuhan, hak tak layak tolak. Tak walau terpaksa tolak kedua-dua. Macam ni, gerak dengan dia. Dua-dua tolak. Hijau dengan biru. Tubuh kata, tubuh tak kata, kulit cerah, kulit gelap, semua Tuhan dak, tak ada. Kalau Tuhan kulit gelap tak layaklah, kulit cerah kali comel. Tak boleh belaka. Apa? Sebab tak layak dengan Tuhan. Dan segala warna. Apa dia warna pula? Warna ni apa dia? Dan makna warna itu kaifiyah. Kaif. Kaif ni kita tanya kaif. Lagu mana? Lagu mana? Kaif ni benda yang tidak boleh dibelah bahagi. Kaif. Kalau kam benda yang boleh dibelah bahagi. Seperti bersinar, berkilau, putih, kuning. Boleh bagi tak putih kuning? Boleh bagi tak? Tak boleh. Kecuali dia tupai pada meja. Contohnya putih tupai pada meja ni. Warna putih. Maka apabila tu putih tupai pada meja, kita boleh kerak putih tu. Bagi dua. Tapi kalau dia duduk semata-mata dia tak boleh. Berkilau pada permata kilau. Nak belah lagu mana? Dia kena tupai pada mata ni, baru kita gaji boleh jadi belah dua kilau dia.
Kalau dia saja tak boleh. Benda tidak boleh dibagi, kaif dipanggil. Kaif. Lawan dia kam. Boleh dibelah bagi. Innal makulati ladaihim tuhsaru. Sesungguhnya makulat-makulat itu terbahagi kepada 10, dia kata. 9 arak, 1 jauharu, 1 jauhar. Mala yakbalu inkisam, benda yang tak terima bahagi, fakaif, maka dipanggil kaif. Benda yang terima bahagi, maka kam dipanggil. Maka warna itu kaif dipanggil. Istilah dia dah, kaifiyah. Kaifiyah ni ada banyak lah, kaifiyah mukhtasah, kaifiyah macam-macam. Yang terhenti melihat akan dia itu atas melihat bagi sesuatu yang lain. Tak boleh kita tengok putih tanpa ada di benda. Dia mau tengok ada warna, tengoklah. Apa dia? Warna putih. Warna putih saja. Warna putih saja. Tak boleh, tak mungkin. Mesti tupai di benda. Ada tupai di dia. Ya jelah. Tupai di cat, tupai di cecair, tupai di cahaya, tupai ikutlah. Hak penting tupai. Tak boleh kita tengok putih saja, tak boleh. Maka kita nak tengok dia mesti melihat kepada sesuatu yang lain, iaitu cahaya ke. Dan makna cahaya itu pula putih ke cahaya. Kaifiyat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi sesuatu yang lain. Cahaya, dia ada cahaya sendiri. Cahaya. Cahaya kuning, cahaya putih ke, cahaya. Tetapi kuning mesti menumpai pada cahaya, menumpai pada putih, menumpai putih, warna putih, menumpai pada seperti lampu kereta, lampu warna kuning, lampu warna putih. Nak tengok putih tu sendiri tak boleh, dia kena tumpai pada cahaya. Cahaya kita boleh tengok. Tetapi hamba sebut dah yak dulu-dulu lagi, ain berhajat kepada jauh arak. Arak perlu kepada ain. Tak mungkin kita tengok zat tanpa sifat. Tak mungkin kita tengok sifat tanpa zat. Cuma takrif masing-masing, zat boleh duduk sendiri, sifat tak boleh duduk sendiri. Tetapi untuk melihat, merasa mesti menumpai, kedua-dua tu mesti bergabung. Mari mana takrif lagu ni? Ni ulama-ulama buat fikir. Sama ada dia ambil daripada falsafah ataupun dia ambil daripada sendiri. Ilmu falsafah apabila masuk zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali ni, dia mengharapkan belajar ilmu falsafah. Kerana apa? Kerana dia bisa lagi pada falsafah. Nya berdebat kalah ahli-ahli falsafah. Maka orang-orang dulu, apabila ulama-ulama Islam dulu, dia ambil ilmu daripada orang kafir, di samping dia Islam ke orang kafir, dia Islam ke ilmu-ilmu yang dia ambil daripada orang kafir. Maka di dalam kitab-kitab ilmu kalam banyak perbahasan. Ni di sisi mutakallimin, ni di sisi falasifah, di sisi falsafah. Maka dia ambil juga, tetapi dirak oleh ulama-ulama mutakallimin. Kalau ngaji dalam ilmu makulah, ilmu mantik, banyaklah perbahasan, perdebatan di antara ulama-ulama mutakallimin yang berpegang dengan Al-Quran, yang bertunjang ke, berpaksi ke dengan Al-Quran, dia berhujah falsafah-falsafah yang menggunakan akal semata-mata. Dan apa dia tu? Dan Ta'ung ni kau, yakni rasa. Dan baginya tu 9 bagi. Baginya ada 9 bagai perasa. 9 rasa. Dalam sains 9 kau. Kita mengaji dalam bab lidah. Kalau sains depan ni, ujung ni, tengah. Kalau kita mengaji dalam sains. Tak tahulah. Boleh sains berapa tak tahu lah. Sembilan hok bujung lidah lah, gula, manis lah, apa dia ni. Sembilan kata. Pertama rasa pahit. Pahit. Kedua rasa pedah. Beza dia pahit dengan pedah. Kadang-kadang adalah pedah, pahit pula. Dua pula. Sambal lado, apa dia lagu ni, pahit lagi, pedah lagi. Dan ketiga masing.
Masing dengan pedah boleh capur, masing dengan pahit boleh. Lepas tu boleh capur tak masing dengan pahit? Boleh capur kau tak masing dengan pahit? Dalam sains kata lidah dia kesel lain-lain. Hak ni kesel pahit, hak ni kesel masing. Berarti masing lain, cuma dia duduk di benda tu. Misalnya kita masak tomi, masih pun ada rasa. Dia tak capur gaul. Sifat ni dia tak nampak tak capur gaul. Sebab kita boleh rasa masing. Dan keempatnya kelak tu dia. Kelak. Lagu mana kelak? Kelak dengan pahit. Kelak dengan pahit. Lagu mana yang kelak? Dia kata sembilan. Kena pisah juga. Rasa kelak ni rasa lagu mana? Kelak ni dalam bahasa, kalau Kelantan ni kelak molek, pahit lah. Kelak ni pahit. Ataupun kik sangat, kelak sangat. Masing sangat jadi pahit. Jadi kelak. Dan kelimanya masa. Nak apa? Jelas masa ya. Keenamnya perik. Perik. Perik kan? Keenamnya perik. Bismillah dia cara. Perik. Jadi kalau bab rasa ni dalam kitab-kitab mantik ada khilaf. Ada kata pak yang rasa sebenarnya. Tawar tak ada rasa. Tawar ni sebenarnya tak ada rasa. Tak ada masing, tak ada gula, tak ada pahit. Hak asasinya masing, manis, pedah, dua, tiga ya. Hak asasi. Hak kelak ni berkali tambah dia ambil hak pendapat hak banyak kali. Tu tak kira rasa milu. Milu nak rasa manis kau rasa. Rasa teh obeng. Sudah. Teh obeng ni kita nak rasa manis ko, rasa teh obeng. Dak manis saja dak, tapi rasa teh kan. Air cincau. Sudah. Nak kata mana air campur belaka tu. Ketujuhnya manis, kelapanya lemak. Lemak molek susu ni. Bukan masing tapi lemuk. Dan kesembilannya tawar. Masuk dalam kategori rasa juga atas pendapat. Perbahasan ni khilaf lah. Ada kata ada 9, ada kata dalam kitab-kitab makulat pun ada sebut mengenai benda ni. Dan segala bau maka baginya amat banyak bau ni. Kita duduk dalam bilik kita ada 19 orang saing. Macam-macam bau ada. Hak ni bau supo jambe, hak ni bau supo tandah, hak ni bau supo lokal, hak ni bau supo boyo, hak ni bau supo lipe, sumuk gata, bau bau macam-macam. Dia kata banyak, maka sekalian itu arak yang baru berlaku. Semua bau-bau, semua rasa-rasa itu baru berlaku. Kemudian maka berkatalah sahibu jauhar. Apa dia? Rahimahullahu ta'ala tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qama dalilul adami. Wallahu a'lam. Ngaji selu-selu tak apa. Kita ni tahun 2003 ambo. Tahun 2003. Ni kat 20 tahun tu. Baca semula, pening mula lah kali kedua tak ingat dah lah. Zaman sungguh ngaji dulu, zaman duk minat-minat lah ni tak ingat banyak duk tidur juga. Tak ingat lah mana dah lah perbahasan dia. Secara kasar lah kita. Saya nak bertanya apakah itu makrifat? Makrifat ni ada dua kita sebut dah. Makrifat hak fardu ain, makrifat hak sunat. Makrifat fardu ain wajib kita kenal Allah melalui ilmu tauhid. Kenal sifat-sifat dia yang wajib, kenal sifat-sifat dia yang mustahil. Okey cukup dah fardu ain, boleh masuk syurga dah. Manakala makrifat sunat kenal lebih mendalam lagi. Maka bukan dapat syurga, dapat satu perasaan pula, satu kenikmatan pula di dalam syurga, di samping dapat masuk syurga dan dapat rasa nikmat makhluk, maka dapat nikmat makrifat lagi. Panjang lebarlah perbahasan makrifat.
disebut dah perbahasan ni dalam kitab-kitab takrif sebelum ni ada sebut dah. Murajaah semulalah, murajaah live pun tak apa. Saya tutup luka dengan plaster di lutut sejak sebelum Zuhur lagi pada waktu Isya tengok ada air biso. Lagu mana air biso tu qadar 5 sing lah lebih kurang. Najis kau tidak, kena qadar kau tak semaya. Air biso ni lagu ni. Air biso kalau hok bau dah, air biso ni air daging lah. Kita apabila luka melecu, daging kita akan keluar ke air dia. Maka air tu dipanggil air biso. Bukan biso Power Ranger. Oh, boleh bertukar jadi Power Ranger. Tak. Air biso. Maka air ni najis ke tak? Ulama kata kalau dia berubah bau, baru jadi najis. Kalau masih putih lagi tak bau gapo dia kita hidup pun tak bau gapo, hal tu tidak najis. Maka tak perlu qada sembahyang. Imam dok tahiyat akhir. Saya masih sujud hingga tu imam wisalah. Batal qada sembahyang kita. Khusyuk lajuk dah. Tahiyat sujud akhir duk sujud. Sujud nak suruh boleh nikah. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ni belah kali. Tok Imam baca tahiyat sudah assalamualaikum. Batal ke tak batal. Sebab apa? Tak tinggal dengan Tok Imam 2 rukun panjang. Pun. Nah. Kau ada tinggal lagi tak Tok Imam 2 rukun panjang? Tak ada lah rukun duduk lah. Tak ada. Rukun wisalah, salah, rukun qauli bukan rukun fi'li. Maka tak ada istilah tertinggal dah dengan 2 rukun panjang. Maka hukum dia sah semaya dia cekecuk tapi makruh. Semaya tak sodok koyak khusyuk dengan Tok Imam, kena ikut gerak ke Tok Imam. Kalau Tok Imam akak palo, akak lah palo. Jangan awak lelok sujud lagi, duduk berjeri. Nah, makruh lagu tu. Biar kita sentiasa berada dengan imam pada satu-satu rukun. Kalau nak maya panjang lagu tu, maya sunat. Nah, lepas pada Isya, sampai subuh. Maya. Biar puas hati. Ni kalau maya sore, 3 saat. Maya depan orang, 4 jam. Menipu kohong berlaku. Nabi marah nak perangai lagu tu. Nabi kata maya orang cepat-cepat. Mu nak maya sore. Apabila mu maya sore, mu nak panjang fal yutawil. Mu nak panjang ikut masya. Mu nak maya tahu mana. Masalah kalau maya sore tak si panjang pula. Pelik sungguh. Depan orang nyawak lagu macam-macam. Bayati, lagu sikah, jiharkah, lagu nahwan, lagu gapo, lagu setan, lagu hiblis. Yang macam-macam. Lagu menakutkan. Lagu orang putih, lagu orang India nah. Apabila maya sore, pop India gila. Bro maya. Nah. Ni perangai tak comel berlaku. Nabi pesan lagi. Nabi ayat dah. Kalau maya sore, panjang maya. Jadi gitu. Moleknya nah. Macam mana doa untuk luluh ke hati pasangan. Nak suruh hati bini kita cair dengan kita. Tunjuk perangai sudahlah. Beli air Baskin Robbins panggil. Ada satu makhluk dipanggil Baskin Robbins. Ais kering, wi hadiah ke dia. Nescaya akan luluh lah hatinya sebagaimana luluh ais kering itu. Nah, kena beli ais kering tak payah pakai doa-doa lah. Belanja dia wi pitih 4,000. Tak payah doa-doa. Tak ada doa lah. Tak payah doa lembut-lembut lah. Kita buat kenak ke dia, kita doa ke dia. Apa ni? Biar gentleman kita. Apa yang kita buat, kita sendiri tanggung. Ini kita nak marah sebab perbuatan kita. Tak payah doa-doa. Ya. Baru gentleman. Macam mana nak bersihkan harta kita daripada riba. Hasil pinjaman bank untuk beli kereta dan motor. Allah. Ni payah belakon. Nak cuci lagu mana? Barang dah jadi motor, jadi kereta. Nak buat mana? Barang riba. Sebab tu awal-awal lagi jangan buat. Lepas kalau lagu tu. Wih kok orang motor tu riba. Beli motor lain lah, betul hak halal ke apa dia. Itu lah cara nak membersihkan, nak bersih ke mana dia jadi motor tu. Kita duk naik duk ke apa dia. Awal-awal lagi jangan buat pinjam. Nak pinjam rumah kau ke apa dia. Lain lah kalau terdesak sangat. Pinjam kodar terdesak kita. Misalnya kita perlu sangat rumah. Pinjamin untuk rumah saja. Bos duk pinjam kereta ke apa dia. Ni patut pinjam sofa pula. Pinjam tak payahlah tidur gitu ya luas sikit. Tak payah pakai sofa-sofa lah. Gitu dah lah. Tak boleh nak bersih piti riba. Nak buat lagu mana? Tak tahu. Dia jadi kereta dah. Tak boleh tahu apa cara dia. Saya nak tanya pasal satu istighfar. Astaghfirullah lil walidayya wa huquqiya alayya. Saya tak ingat, saya dengar daripada cikgu. Kau siapa? Tak tahulah soalan. Saya ada kok istighfar lagu tu. Ada. Astaghfirullah
aku minta maaf li bagi aku, wali walidayya bagi kedua ibu bapakku, wali huquqi alayya, dan orang yang ada hak atas diri aku. Seperti aku ada buat masalah dengan orang ni, aku nak minta istighfar. Ataupun waliman ausa bihi, dan orang yang wasiat kepada supaya aku minta istighfar ke dia. Boleh, tak ada masalah kepada dia. Sirah istighfar. Ya, sirah istighfar. Apakah masuk tafakkur? Tafakkur ni perhati, berfikir. Fikir mengenai apa? Fikir mengenai Allah. Bukan fikir mengenai neraka, bukan fikir mengenai syurga, bukan fikir mengenai dosa, bukan fikir mengenai dunia, bukan fikir mengenai pitih, bukan fikir mengenai sakit derita kau apa, fikir mengenai Allah. Itu paling afdal sekali. Menambahkan makrifat kita dengan Tuhan. Fikir mengenai Tuhan, kehebatan Tuhan. Sekalipun apa yang kita fikir itu nampak makhluk, tapi fikir mengenai kehebatan Tuhan. Kita pergi kedai kopi, tiba-tiba orang beli nasi goreng. Seminggu duk perhati nasi goreng tu. Jadi Allah Rabbi, nampak besarnya Tuhan. Seminggu basi nasi tu. Duk fikir, nampak fikir kau nasi goreng, tapi fikir mengenai ketuhanan. Tu tafakur paling molek sekali. Ada orang tafakur mengenai dosa, tafakur, tapi afdal sekali tafakur mengenai Tuhan lah. Mohon ijazah ayat sapu luka. Ayat gapo dia tak tahu sapu luka ni. Ayat sapu jagat kau gapo dia tak tahu lah. Ayat sapu luka ni hamba pun tak tahu nak suruh sapu luka, nak main luka berkembur. Hamba diri pun nak sapu lagu mana tak erti ni. Sapu luka lagu mana tak tahu, wallahu a'lam tu, hamba tak tahu tu ni. Terakhir cara solat duduk atas kerusi bagi orang sakit. Duduk atas kerusi lah. Jangan duduk nopak lah, duduk senyap sudah. Duduk atas kerusi molek-molek rokok. Cuma rokok lebih tinggi daripada sujud. Duk kira gini. Rokok sekali. Lepas tu tanya sujud rendah sikit. Gitulah. Mudah-mudah jangan buat pelik. Kita sakit kan. Cuma keadaan umumnya sujud lebih rendah daripada rokok. Buat lagu tu lah. Pandai-pandai lah bajet. Bajet apa hukum-hukum nama Allah dan Rasul di hulu kerih? Kerih tersebut bertujuan untuk senjata perang. Kalau benda tu tidak mengganggu, tidak menajiskan nama tu, boleh hukum dia. Okey nama, misalnya kita baluk kau gapo dia tak kena najis, hukum dia boleh. Tapi kalau di mata kau gapo ada najis, kena menyebabkan nama Tuhan, nama Nabi itu ada kena najis, najis ni darah lah. Bukan gigi tu najis gapo dia, dah kena najis darah. Maka hukum dia haram menyebabkan najis ke nama Tuhan. Tapi kalau ukir semata-mata buat hiasan tak apa, tak kena najis. Ukir kerih kau apa dia letak. Tu tak apa. Ni kita nak guna. Maka tak boleh. Kalau kita belajar fardu ain, patut kita tahu selama kini kita semaya tak ada ilmu. Kena qada. Contohnya makmum muafiq tak habis baca Fatihah. Makmum muafiq asal kena habis baca Fatihah. Tiba-tiba dia tak tahu, dia tak baca sirak macam masbuk lagu tu. Terus rokok ikut imam. Pas lagu mana? Kena belajar dah ilmu bab semaya. Pas semaya dia, katanya ulama, kalau benda tu masuk dalam benda-benda rawamik, benda-benda hukum-hukum yang jarang orang awal tahu dalam bab semaya, seperti muafiq masbuk payah juga ni masalah, maka dimaafkanlah. Kira dimaafkan, dan start daripada ni belajar semula, muafiq kena habis baca Fatihah, masbuk tak habis baca Fatihah. Ingat tu. Duit raya anak amak beli mah, gobah lah untuk sipir. Tiap-tiap tahun tukar duit jadi emas, semua simpanan masuk saya punya. Soalannya, bila dah cukup kadar keluar zakat, saya kena keluar zakat juga kau, walaupun emas tu banyak tuai pemilik. Kena waktu ambil zakat lah. Zakat anak kita berapa? Zakat ni tak syarat orang tu balik. Asal saja memiliki emas dan nisab dia, dan nisab. Asal kalau maka orang pok dia waktu ambil. Misalnya anak dia ada dekat 800 kilo dah emas. Kena zakat dah. Awak waktu ambil zakat atau anak dia 800 kilo. Awak, saya ada 20 kilo lah. Awak tu ambil zakat. Zakat dia. Gitu. Nah. Dulu boleh dulu boleh ke kita dulu main kat mana dulu pula. Boleh ke tak kita solat jenazah arwah mak saya yang sudah meninggal dulu? Sini baru betul. Dulu tak sempat buat sebab jahil. Maka dia nak semaya hukum dia boleh jika ketika mak ayah kita mati kita sudah balik. Syarat dia apabila kita balik ketika dia mati, maka sah kita
masuk dalam kategori orang yang disunatkan, dihukum ke fardu kifayah semaya dia, maka kita boleh buat bila-bila masuk. Nah, mohon penjelasan ringkas tentang adab seorang wanita ketika menziarahi jenazah dan juga adab ketika pengkebumian dalam di tanah perkuburan. Orang Tino kalau bak jenazah, contohnya adab lagu mana kita nak pergi ziarah orang mati ke, pergi baca Yasin senyap-senyap lagu tu lah. Jangan duduk menangis, jangan duduk buat benda gapo dia, jangan tunjuk ke di kawasan orang jatuh. Baca Yasin, kau nak baca Yasin, baca suara perlahan. Duduk pun duduk kawasan yang layak. Lagu tu. Jaga pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Ketika pengemudian pun kawasan orang jatuh duk tengah duk gali kubur, kita jangan duk celah tu. Dia duk semangat. Siap terjun dalam lubang kubur pula. Ngamuk apa semua. Jangan buat kerja. Serahkan kepada orang jatuh, orang Tino duk jauh-jauh tak apa. Dan jangan buat perbuatan-perbuatan yang menarik perhatian hati tu imam. Nyo soyok baju, Allah, ketar tu imam tengok. Nyo cabut telekung ke apa dia. Jangan duk menangis. Merah mata-mata, merah hidung-hidung. Tu imam sial lah. Tu imam jenis sial kau Tino. Hok moci, hok poci dia duk jerit selok, gelapar dia tak sial. Hok ni ngana tago dia, merah hidung-hidung. Oh nampak sial. Apa tak boleh tengok Tino. Jangan. Jangan buat perbuatan lagu tu, duduk di rumah sudahlah. Kalau suruh tak tahan, okey duduk di rumah. Moleknya jangan duduk ikutlah perkebumian sebab kawasan tu kawasan orang jatuh. Nak mari lepas ni lah. Boleh kau tak guna barang rampasan yang dirampas disebabkan pelanggaran undang-undang. Contohnya hasil rampasan air. Air rampas juga. Sedap molek. Kita sebut dah benda ni khilaf dia. Ulama dalam masalah kena ke undang-undang ataupun hukuman kepada orang yang menyalahi undang-undang kerajaan, kita kena ke hukuman dengan cara merampas barang. Boleh ke tak hukuman lagu tu? Rampas barang orang, ambil harta orang. Pendapat pertama tak boleh buat undang-undang lagu tu, haram. Berarti kalau ambil tu dosa. Maka orang berdosa, barang tu tak jadi milik kerajaan dan tak boleh nak guna. Barang orang dosa. Kena batas mula kepada. Lepas tu lagu mana undang-undang dia? Buat undang-undang lain, hukuman lain. Kedua, kata boleh. Ada pendapat kata boleh buat hukumnya dengan cara merampas barang tu. Macam ni, rampas barang. Maka bila rampas, jadi milik kerajaan. Ya, jadi milik kerajaan. Maka bila milik kerajaan, kerajaan ikut dia. Nak bagi ikut siapa-siapa dia. Ambil ikut demo, boleh. Apabila halal dari rampas dia boleh. Jadi milik dia. Maka nak bagi ikut siapa-siapa dia. Pekerja dia ke ikut. Driver banyak sekali boleh. Belum siapa tu. Boleh selori air atas setengah lori. Gimana? Tak tahu. Kamu boleh setengah lagi. Padahal setengah lagi itu boleh ke dia dah. Jadi boleh. Apa hukum berdoa tanpa mengangkat tangan? Hanya ucap amin saja. Hukum dia boleh pahala. Tetapi kalau angkat tangan, lebih-lebih lagi dapat pahala. Sayyidina Umar kata, apabila berdoa, jangan letak tangan. Yakni angkat tangan. Mudah-mudahan berkat tu turun kepada. Dan sapuh ke muka. Tak si buat lagu tu pun tak apa. Ada orang angkat tangan budak-budak ya. Orang tua ke style doa amin gitu ya. Tak angkat tangan mana tak tangan tak apa ya. Nak meni angkat tangan sungguh ni nampak sungguh lajak dah. Ya sungguh ni kalau pitih sungguh, kalau doa tak sungguh mana lah gitu. Jadi boleh tapi moleknya afdal angkat tangan. Masa membaca tahiyat akhir, mata terlelap seketika. Mata kau dia terlelap ni. Mata ya terlelap. Seketika dah beberapa saat lah, dia tak tahu. Pagi dah tidur situ. Celah tiar tu. Nama ada orang yang dia baru 4 saat lah. Apa? 4 hari dah. Isu yang ke hari ke-4 dah. Beberapa saat. Adakah masih sah solat saya tu guru? Gini. Kalau kita tidur, punggung tetap lagi hukum dia sah dalam sembah. Tapi kalau bangun tu 4 saat tu ngapa penjaga guru tu? Duk pergi gini tu. Duk pergi tiar. Tu batal. Penting tetap papai punggung. Maka hukum dia semaya itu tak batal lagi. Terus ke. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.